Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk PTPR pagi ini adalah berkenaan bab 5.1 iaitu jirim dalam alam. So, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu apakah maksud jirim. Jirim ialah mempunyai jisim dan memenuhi ruang, iaitu kita sebut sebagai isi padu. Contohnya adalah seperti manusia, haiwan, buku, batu, meja, udara. Manakala bukan contoh jirim ialah cahaya, guru, kilat, elektrik dan haba. So, apa yang dimaksudkan dengan jirim yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang ialah paling senang kita tengok contoh gambar rajah di bawah. Okey, tengok dulu ini belon. Kedua belon itu dua-duanya mengandungi udara. Tetapi setelah belon itu dicucuk, belon itu menjadi tidak seimbang. Mula-mula tadi dia seimbang, tapi bila salah satu itu dicucuk dan kempis, belon yang masih berisi udara menjadi lebih berat. Jadi ini yang membuktikan bahawa jirim ialah mempunyai jisim dan memenuhi ruang, iaitu isi padu. Next ialah kita akan sentuh pada sifat fizik jirim. Apakah dimaksudkan dengan sifat fizik? Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti menggunakan 5 deria manusia. Masih ingat apa tu 5 deria manusia? Dia ada berada di muka anda, iaitu mata, hidung, lidah iaitu deria rasa, telinga untuk deria pendengaran dan kulit untuk deria sentuhan. Dan ini bergantung kepada jenis bahan yang membentuknya. Contohnya seperti gula yang berlarut dalam air kopi. Gula rasa apa? Rasa manis kan? Tapi bila larut dalam kopi, dia masih tak rasa manis. Masih ada rasa kan? Itu sebab kopi yang pahit jadi manis. Cecair berbeza, maka takat lidih pun berbeza. Contoh senang kita tengok ais. Ais kalau dia disejukkan sampai 0 darjah Celsius, dia membeku menjadi ais. Tapi bila naik je suhu dia, dia jadi 1 kah 10 darjah Celsius kah, ais itu mula melebur menjadi cecair. Tetapi adakah cecair, air dan ais itu adalah dua benda berbeza? Tidak. Dua-duanya adalah air. Takat lebur ais, periuk dibuat daripada logam konduktor habar. Pemegang periuk diperbuat daripada plastik, iaitu penempat habar. So, ini dimaksudkan dengan sifat fizik, sifat yang kamu dapat tengok secara fizikal menggunakan alat pengukur ataupun menggunakan 5 deria manusia. Manakala untuk sifat kimia ialah bermaksud tidaklah bahan berubah jadi bahan yang berbeza, iaitu kita menghasilkan bahan baru. Fizik tadi tidak menghasilkan bahan baru, tapi kimia dia menghasilkan bahan baru. Dia bergantung kepada tidak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Contohnya, pengeratan pada besi terdedah apabila terkena air dan udara. Soalan, boleh tak besi yang telah berkarat kembali menjadi besi yang biasa? Jawapannya adalah tidak. Tapi kalau perubahan fizik, kalau air tadi, kalau kita sejukkan, kita bekukan, adakah dia boleh jadi ais? Boleh kan? Tapi ais tadi kalau kita cairkan, boleh tak jadi air? Boleh kan? Jadi dia tidak menghasilkan bahan baru. Itu yang dimaksudkan dengan sifat fizik. Tapi sifat kimia, dia jadi bahan baru. Contoh senang, petrol jirim mudah terbakar. Maksudnya kalau petrol kita bakar, boleh tak petrol tu yang kita bakar jadi petrol balik? Tak boleh kan? Jadi itu yang dimaksudkan dengan sifat kimia jirim. So, mari kita tengok contoh seperti air mendidih pada 100 darjah Celsius. Ini kita sebut sebagai sifat fizik. Kalau aiskrim melebur apabila terdedah pada suhu tertentu, ini pun kita sebut sebagai sifat fizik. Sebab kalau aiskrim strawberry itu kalau cair, adakah dia masih rasa strawberry? Masih kan? Tapi kalau kertas terbakar, dikenakan haba. Kertas kalau dah terbakar jadi apa? Jadi abu kan? Abu kertas boleh tak jadi kertas balik? Tak boleh kan? Jadi itu yang disebut sebagai sifat kimia jirim. Sudu besi panas apabila diletakkan di dalam air. Sudu bukan suhu. Sudu besi
Okey, jadi sudu besi tu panas tak kalau letak air panas? Panas kan? Tapi kalau kita keluarkan daripada air panas, dia sejuk tak? Sejuk kan? Jadi ada tak berubah jadi benda baru? Tak ada kan? Jadi ini disebut sebagai sifat fizik jirim. Next ialah kunci besi berkarat apabila terdedah pada air dan udara. Ini disebut sebagai perubahan sifat kimia jirim. Kenapa? Sebab kunci itu dah berkarat. Boleh tak kita pulihkan kunci telah berkarat? Tak boleh. Jadi itu disebutkan sebagai sifat kimia jirim, iaitu dia menghasilkan bahan baru. Manakala macam mana dengan ubat? Ubat yang melarut dalam air. Yang ini kita sebut sebagai sifat fizik jirim. Kenapa? Sebab dia hanya merubah sifat fizikal dia sahaja. Ubat itu masih berkesan. Paling senang kita tengok contoh Panadol soluble. Panadol tu kalau kita larut dalam air, adakah dia masih berkesan sebagai Panadol? Ya, betul, masih berkesan sebagai Panadol. Next ialah pengelasan bahan. Pengelasan bahan boleh dikelaskan mengikut 4 ciri, iaitu ketumpatan, takat lebur, takat didih dan ketelarutan. Jadi kita akan tengok satu persatu. Kita tengok dulu ketumpatan. Apa yang dimaksudkan dengan ketumpatan? Ketumpatan ialah definisinya ialah jisim per unit isi padu bahan. Dan ketumpatan adalah kebolehan bahan itu terapung atau tenggelam. Jadi kita boleh anggap bahawa kalau bahan itu kurang tumpat, dia akan timbul. Manakala bahannya lebih tumpat, dia akan tenggelam. Okey, contoh senang kita tengok dalam ni, gambar ni. Objek dan cahaya timbul atau tenggelam. Okey, dalam gambar ni adalah minyak dan air. Jadi minyak dia akan berada di atas, manakala air yang berada di bawah. Kenapa? Sebab lapisan minyak adalah kurang tumpat, manakala air adalah bahan yang lebih tumpat. Itu sebab air berada di bawah, dia tenggelam, manakala minyak dia kurang tumpat, dia akan timbul di atas. Okey, mari kita tengok contoh lain. Mari kita tengok gabus, kita tengok air dan kita tengok zinc. Dan kalau awak tengok situ, dalam kurungan itu ialah nilai ketumpatan dia. Dan kalau awak tengok semakin rendah nilai ketumpatan, dia akan timbul. Manakala semakin tinggi nilai ketumpatan, dia akan tenggelam. Tengok contoh lain pula. Contoh lain di antara petrol, air dan merkuri. So kalau nampak petrol hanya 0.8, jadi dia ada di atas lah. Manakala air 1.0 dan merkuri ialah 13.6. Jadi kita tengok contoh lain. Kita tengok campuran bahan. Kalau gliserol dan air, yang lebih tumpat ialah gliserol. Campuran petrol dan merkuri, yang lebih tumpat ialah merkuri. Petrol dia kurang tumpat. Pasir dan air, yang lebih tumpat ialah pasir. Air dia kurang tumpat. Itu sebab kalau kita pergi pantai, tahu pantai kan, kalau kamu tengok tepi pantai, tengok tepi laut, mana yang timbul, air ke pasir? Air kan, dan pasir berada di bawah. Campuran minyak dan gabus, mana yang akan timbul? Gabus lah, sebab dia lebih kurang tumpat. Manakala minyak dia lebih tumpat, dia akan berada di bawah. Okey. Next ialah takat lebur dan takat didih. Takat lebur ialah bermaksud suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair. Manakala yang takat lebur ni senang kita tengok ais lah. Ais kalau dia mula melebur tu, maksudnya suhu dia dah melebihi 0 darjah Celsius. Takat didih pula bermaksud suhu apabila keadaan cecair berubah menjadi gas. Contohnya air. Berapa takat didih untuk air? 100 darjah Celsius. Jirim ini boleh dikelaskan berdasarkan takat lebur, takat didih. Mari kita tengok contoh ni. Contohnya macam air, takat leburnya ialah 0, takat didihnya ialah 100 darjah Celsius. Kita tengok alkohol. Alkohol takat leburnya negatif 117 darjah Celsius dan takat didihnya ialah 78 darjah Celsius. Kukurum takat leburnya ialah 1085 darjah Celsius, iaitu 1085 darjah Celsius. Manakala takat didih ialah 2562 darjah Celsius. Oksigen negatif, takat leburnya ialah negatif 218 darjah Celsius
takat lidahnya ialah negatif 183 darjah Celsius. Itu sebab kita nampak, kita tak pernah nampak oksigen kan, tapi kita tahu oksigen adalah bentuk udara dalam bentuk gas. Next ialah keterlarutan. Apa itu maksud keterlarutan? Keterlarutan kata dasarnya ialah larut, iaitu dia larut dalam air. Jadi definisinya ialah kebolehan bahan melarut di dalam pelarut untuk membentuk larutan, dan dia bergantung pada ciri-ciri fizik dan ciri kimia, iaitu bahan larut dan bahan pelarut. Okey, yang ini setakat ini saja untuk hari ini. Kamu boleh rujuk juga nota ini dalam buku teks anda. So, setelah habis video ni, kamu buat latihan Google Form online, okey? Sekian, terima kasih.